yang kita beri nama sebagai majlis ataupun program forum perdana. Dan tajuk forum kita pada malam ini berkaitan dengan tanda-tanda ataupun peristiwa-peristiwa akhir zaman yang sedang berlaku sekarang ini. Dan bagi membicarakan forum perdana kita pada malam ini, kita mengundang khas dua panel yang terkenal, yang tidak asing lagi pada kita, khususnya di Terengganu kita ini. Di sebelah kiri saya, Al-Fadhil Ustaz Ridwan Muhammad Noor, seorang mubaligh dan juga seorang penceramah yang terkenal, yang juga merupakan salah seorang daripada pimpinan pemuda di peringkat kebangsaan, peringkat negara kita. Begitu juga di sebelah hujung saya, Fadil Ustaz Nik Abdul bin Nik Abdul Aziz, juga seorang penceramah yang tidak asing lagi kepada kita. Dan kedua-dua penceramah kita adalah merupakan bukan sahaja penceramah, bukan sahaja pejuang-pejuang muda di dalam arena dakwah di dalam gerakan Islam di Malaysia ini, tetapi juga mereka berdua adalah merupakan di antara penulis-penulis yang mempunyai buku-buku yang banyak dan juga yang giat menulis di dalam majalah-majalah maupun dalam akhbar-akhbar dan sebagainya. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita pada malam ini akan mendapat barakat dan juga mendapat petunjuk serta taufik dan hidayah di dalam program yang kita adakan pada malam ini. Dan program kita pada malam ini dianjurkan oleh Masjid Jami' Pengadam Baru dengan kerjasama Dewan Pemuda di peringkat Alor Limbak ini dan juga di peringkat kawasan Marang. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita ada tabung-tabung derma di belakang sana, di dekat dengan pintu-pintu masuk tu. Jadi kita harap muslimin muslimat boleh sambil-sambil kita dengar, sambil-sambil kita keluar lepas pada majlis ni, kita dermalah untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan bukan sahaja oleh pihak masjid tetapi juga oleh pihak pemuda di peringkat Marang, di peringkat Alor Limbak ini, insya-Allah. Jadi bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, saya akan mempersilakan ceramah kita ataupun panel kita yang pertama, iaitulah Al-Fadhil Ustaz, kita beri Ustaz Nik dulu, Ustaz Nik Abdul dulu, untuk membicarakan ataupun menceritakan kepada kita tentang beberapa hadis-hadis ataupun beberapa kenyataan-kenyataan, sama ada kenyataan daripada Allah maupun kenyataan daripada Rasul berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang telah pun dinyatakan oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Nabi SAW. Jadi saya persilakan Fadil Ustaz Nik Abdul untuk memperkatakan tentang perkara tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fadhil Tuan Pengurusi Majlis, sahabat saya Ustaz Wan Sukairi, juga sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Ridwan Muhammad Noor, yang berbahagia pengurusi Tuan Imam Masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya sidang hadirat tuan-puan yang dikasihi semua. Pertama, kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke masjid untuk menunaikan salat maghrib berjamaah. Dan kita ambil masa tuan-puan semua untuk duduk sekejap dengan niat i'tikaf sementara kita menunggu salat Isyak. Dan kita isi i'tikaf kita ni dengan sebaik-baik apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Muhammad, hendaklah engkau beri peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat pada orang-orang mukmin. Yang keduanya, saya nak ucap terima kasih kepada tuan-puan semua ahli jemaah kerana jemput saya untuk hadir ke masjid yang saya dengar nama lama dah. Masjid ni adik angkat Masjid Rusila kata. Adik angkat ke abang angkat tak tahu. Penuh dengan program-program
Dan alhamdulillah pada malam ini saya dapat hadir untuk kali pertama. Saya rasa sungguh gembira dijemput oleh tuan-puan semua. Tajuk yang pengerusi minta saya ulas ialah berkenaan dengan cerita-cerita akhir zaman. Sebelum daripada saya sebut, saya tidak nak sebut banyaklah sebab hadis Nabi dan ayat Quran banyak cerita. Asasnya tuan-puan semua, mengapa kita umat Islam memiliki satu ilmu yang pasti yang tidak dimiliki oleh selain daripada orang Islam, iaitu kita memiliki ilmu akan datang yang pasti. Sedangkan kita semua tahu bahawa nak tunggu isyak ni pun tak ada siapa boleh confirm dia boleh hidup lagi. Ini cerita masa depan. Apatah lagi esok, tiada siapa di antara kita yang tahu bahawa dia masih boleh hidup ataupun dunia ini masih wujud. Apatah lagi kita nak bercerita pasal cerita akhir zaman yang manusia pun belum pasti tahu betul ke kiamat ni berlaku ataupun tak betul. Tidak ada satu kajian saintifik yang menunjukkan bahawa secara pasti dunia ni akan hancur, kecuali teka-teka sains. Ada kata ya, ada kata tidak. Tiba-tiba tuan-puan semua, kita yang berada di masjid, di tempat yang paling suci, kita diberi tajuk untuk bercakap mengenai cerita masa depan. Seolah-olah dianya barang yang sudah kita ketahui seperti cerita semalam. Petang tadi kita tahu banyak cerita. Tuan-tuan tahu, saya pun tahu. Semalam cerita anak-anak yatim, ramai mana yang meninggal. Kita tahu, confirm, masuk akhbar, masuk benar. Kita tahu cerita semalam. Kita nak bercakap cerita esok, seolah-olah kita yakin. Sebab itulah kita bercakap di masjid, tidak bercakap di kedai kopi. Kedai kopi tu apa-apa boleh cakap, tak betul, tak betul. Tapi masjid tempat mulia. Mengapa kita berani bercakap pasal hari kiamat, cerita-cerita dekat kiamat? Jawapan dia tuan-puan semua yang saya nak sebut, ini adalah ilmu yang tidak ada kecuali pada seorang Muslim. Sebabnya ialah kerana kita memiliki Al-Quranul Karim. Itu saja sebab. Kita memiliki Al-Quranul Karim yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat sepanjang zaman. Semua para nabi diberi mukjizat. Itu syarat nak jadi nabi. Kalau tidak, payah orang nak beriman dengan nabi. Orang yang guna akal, dia guna nafsu, guna akal, walaupun akal tunduk pada hujah nabi, hujah para anbiya. Nabi Nuh berhujah, Nabi Ibrahim berhujah, semua para nabi berhujah, dan akal yang gagah itu tunduk kepada hujah Nabi Ibrahim, tetapi nafsu enggan tunduk. Tidak ada manusia di zaman para nabi kecuali apabila mereka enggan, bukan kerana akal, tetapi kerana nafsu. Kadang-kadang akal tolak. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala membantu para nabi dengan mukjizat. Sesuatu yang melemahkan segala-gala yang ada pada tubuh manusia. Mukjizat maknanya satu kuasa yang melemahkan. Akal nak berhujah, Nabi kata A, dia kata B. Nabi kata B, dia kata C. Macam-macam hujah. Macam kita berlawan dengan orang tak nak Islam hari ni lah. Kita kata ni, dia kata ni. Akal. Kadang-kadang mati akal dia, dia guna nafsu dia. Lawan dengan nafsu. Tetapi tuan-puan semua, Nabi ini diberi kekuatan kerana dia Nabi. Allah Ta'ala terpaksa memasak hujah wujudnya para anbiya di muka bumi. Maka diberi mukjizat. Maka macam-macam mukjizat lah. Nabi Ibrahim dengan mukjizat dia. Sampai ke muncak dia, orang menanti mati Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Nabi Ibrahim masih hidup, walaupun dibakar dengan api. Itu mukjizat. Akal tak boleh terima. Macam mana Nabi Ibrahim boleh hidup?
lemah, tak reti nak fikir. Nafsu pun terpaksa. Kalau kita, nafsu ni ada mulut tenganga, mulut nafsu. Akhir sekali mereka terpaksa mengaku bahawa Nabi Ibrahim memang Nabi, bukan cerita sihir. Nabi Musa ni memang Nabi. Macam mana laut boleh terbelah? Dia terlepas Fir'aun mati. Macam mana tungkak boleh jadi ular yang besar? Ini cerita mukjizat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak menegakkan hujah dia di muka bumi. Membantu para Nabi supaya semua manusia, sama ada yang perkasa, yang gagah akal dia, terpaksa tunduk. Tinggal lagi ialah orang Kelantan Terengganu panggil babe. Kerah kepala, kerah keng. Itu je hujah nak lawan Nabi. Tetapi semua mukjizat ni menjadi sejarah. Tuan-tuan semua, semua mukjizat menjadi sejarah apabila Nabi wafat. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar bagaimana daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Nabi diceritakan, Nabi juga dikurniakan mukjizat yang macam-macam. Dan apabila Nabi kita wafat, mukjizat pun jadi sejarah. Kita dengarlah, nak tunggu bulan terbelah, memang tak sampai bila pun. Bulan tu purnama, kita pun tak nak ada bulan terbelah, nak purnama je. Celuk tangan, kita tak boleh tengok lagi orang celuk tangan keluar air, sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Pokok-pokok bagi salam pada Rasulullah. Semua itu disaksikan oleh para sahabat. Mukjizat. Tetapi dia jadi sejarah, kita baca. Orang baca dia tahu, orang tak baca dia tak tahu langsung. Kecuali satu mukjizat yang dinamakan mukjizat Al-Quran. Dia tidak jadi sejarah. Dia tidak mati ketika Rasulullah SAW wafat. Dia kekal sampai kiamat. Dan Allah Ta'ala jadikan Al-Quran ini hidangan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang diberi akal yang paling kemuncak sebelum Allah Ta'ala menghancurkan muka bumi. Maka umat Nabi Muhammad ini menikmati mukjizat Al-Quranul Karim. Ulama kita sebut mukjizat ni, macam mana Al-Quran ni jadi mukjizat. Kita baca tak rasa pun mukjizat. Kadang-kadang sambil-sambil baca, sambil-sambil tidur. Tak rasa macam mana mukjizat Al-Quran. Maka tuan-puan semua perlu diperjelaskan. Pertama-tama kita orang Melayu memang payah nak rasa sebab tak faham. Maka ulama kita perjelas 5-6 perkara yang boleh. Saya nak sebut 2-3 perkara. Yang penting saya nak sebut Al-Quranul Karim, antara mukjizat dia ialah kemampuan dia bercerita pasal benda gaib. Dan benda gaib ni orang tak boleh cerita kecuali teka-teki. Tetapi Quran dia bila dia cerita, confirm jadi. Bila dia cerita, jadi. Sama ada dulu ataupun akan datang. Ini tuan-puan semua. Cerita sejarah, ini barang gaib. Hak kita tahu ni, hak sempat dengan sejarah kita lah. Tengku Abdul Rahman, itu sejarah. Kita boleh kesan wujud dia. Rumah dia ada, kereta dia ada. Kita pergi Kuala Lumpur, ada muzium. Hang Tuah ada, tapi dah jadi pening. Hang Tuah ni Cina ke Melayu? Kenapa dia terlalu jauh? Hak sebelum daripada Hang Tuah, makin lagi pening. Kenapa? Kerana sejarah dimakan zaman. Orang teka-teki. Cerita Hang Tuah yang berapa ratus tahun dulu pun, ahli sejarah terpaksa berteka-teki. Balas sama sendiri. Kenapa? Kerana dia cerita gaib. Tetapi Al-Quranul Karim tuan-puan semua, dia boleh cerita sampai cerita yang tak pernah dicerita dalam sejarah kehidupan manusia. Kecuali dongeng-dongeng. Sebut ni, mungkin benar, mungkin tak benar. Tetapi apabila dijelaskan oleh Al-Quranul Karim, dia menjadi benar. Berita benar yang diterima oleh semua umat. Seperti contoh cerita Nabi Nuh alaihi salam. Bahtera Nabi Nuh. Rupa-rupanya bahtera Nabi Nuh yang terdapat dalam kitab, dalam agama-agama terdahulu. Setengah agama kata ini mungkin cerita betul tak betul. Bila diceritakan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran, melalui lidah Rasulullah SAW, maka dia menjadi ilmu yang pasti. Wujudnya Nabi Nuh dengan cerita bahtera dia. Apatah lagi Allah Ta'ala bercerita pasal sejarah yang lebih awal. Cerita Nabi Adam AS yang tak boleh dicerita oleh manusia. Ahli sejarah hari ini guna macam-macam cara nak kesan sejarah lampau. Tapi mereka tak mungkin jumpa sejarah manusia pertama diciptakan, iaitu Nabi Nuh AS. Bukan setakat cerita di dunia, Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Adam ni, cerita di syurga. Masa Nabi Adam mula diciptakan, balah dengan iblis, laknatullah alaih. Ini tuan-tuan cerita sejarah
yang apabila dibaca dengan kita baca Quran, kita tengok, kita kaji, kita akan dapati bahawa tidak ada pertentangan di antara sejarah yang ada dalam pengetahuan manusia dengan sejarah yang ditambah oleh Allah Ta'ala untuk menambahkan lagi kekuatan manusia mengenali diri mereka sendiri. Ini cerita. Kemudian Allah Ta'ala cerita pasal cerita ghaib yang lebih dahsyat, iaitu cerita kiamat, cerita akhirat. Ini lagi dahsyat. Allah Ta'ala cerita pasal surga neraka. Ini barang tak nampak di mata, tak boleh dengar dengan telinga. Tapi bila Allah Ta'ala cerita, kekuatan hujah Al-Quran itu menyebabkan orang baca hari ini sampai kiamat, mereka tak boleh nak menafikan bahawa kiamat mesti wujud. Cara Allah Ta'ala bercerita, meyakinkan orang-orang yang berilmu. Orang yang tak nak berilmu, dia nak hidup dengan dunia jahil, itu lain lah. Itu tak penting. Itu cerita dia. Tapi orang yang nak tahu, dia akan dapati bahawa dalam banyak-banyak cerita akan datang ni, semuanya karut kecuali cerita Al-Quran. Yang di tengah-tengah, sebelum daripada datangnya kiamat, datangnya hari akhirat, cerita pahala, dosa, cerita syurga neraka, cerita sirat, as-sirat, cerita al-mizan. Tengah-tengah ialah Allah Ta'ala bercerita mengenai cerita hari esok. Cerita lusa, Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Cerita dekat-dekat kiamat, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ditambah dengan hadis para Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita ambil ayat mudah yang tuan-tuan biasa dengar baca Quran, ialah surah Ar-Rum. Ya, surah Ar-Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sayaghlibun. Masa Rasulullah SAW diutuskan di kota Mekah, dunia ni terbelah dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Orang Mekah ni masyarakat yang jahil, maklumat kurang. Memang kurang maklumat dia, kecuali orang-orang niaga keluar, datang balik ke Mekah cerita. Ataupun orang luar datang ke Mekah buat haji, dia cerita. Tu je maklumat dia. Mereka bukan masyarakat yang berilmu, hidup dengan ilmu. Kecuali dalam suasana sekitar. Tiba-tiba Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala turunkan Nabi Muhammad SAW bersama dengan Quran, Allah Ta'ala bercerita untuk menarik perhatian Abu Jahal, Abu Lahab dan seluruh masyarakat Mekah. Inilah Al-Quran yang bercerita pasal cerita yang bukan setakat cerita Mekah. Tetapi Allah Ta'ala bukan setakat nak cerita pasal hidup selepas mati. Tapi Allah Ta'ala boleh cerita dunia politik masa kini. Duk Mekah tu, ketika mana perang nak berlaku di Rom dengan Parsi, orang Arab Mekah tak tahu berita apa, Allah Ta'ala cerita. Dan semua Abu Jahal, Abu Lahab kata ini bohong. Muhammad dah semakin hari semakin bohong. Macam Menteri Besar Kelantan nak buat stadium. Ada. Terkejut dia. Seorang bekas menteri tu, dia nak buat stadium sebab dia minat bola. Boleh Kelantan jadi juara. Tengah semangat nak buat stadium, tiba-tiba orang lain isytihar nak buat stadium. Dia tak nampak ini barang tak logik. Nak cari 10 juta pun payah, apatah lagi nak buat stadium 100 juta. Dia rasa tak logik, bohong. Semua orang cakap bohong. Biasalah tuan-tuan semua. Kita sama kita ni nak bohong, saling membohong tu biasa. Tapi Nabi Muhammad sendiri dibohongi dengan cerita begini. Macam mana Nabi Muhammad? Internet tak ada. Kalau ada SMS, BBM tak apalah. Tak ada apa, tiba-tiba dia cerita, lalu cerita bohong ni tersebar di kota Mekah. Spekulasi bohongnya Muhammad, sampai orang berjudi bahawa cerita Rom Parsi ni cerita bohong. Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala kata ghulibatir Rum, perang Parsi dan Rom berlaku, Rom kalah. Rom yang menganut ajaran langit kalah kepada penganut ajaran sembah api, mengecewakan umat Islam pada masa itu. Kerana hubungan agama kita dengan agama langit. Akhir sekali, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah Ta'ala cerita kalah, tetapi tak lama lagi dia akan menang. Ini teka-teki pilihan raya lah ni. Congak politik, orang panggil cula. Seorang sekali dia reti menang. Pilihan raya akan datang ni, siapa akan menang? Pakatan rakyat ke apa? Ini congak politik. Dan semua congak, tak kira daripada sana daripada sini, semuanya teka-teki berlaku. Tak tahu. Tuan-tuan tak tahu.
Malaysia ni berubah ke tak berubah, tak tahu kenapa akan datang. Tapi Allah Ta'ala bila dia berteka-teki, orang mukmin dia yakin 100%. Kenapa? Kerana ini barang mukjizat. Dan itulah di antara bukti awal yang menunjukkan Quran ini adalah sebuah kitab yang penuh mukjizat. Orang berjudi, akhir sekali yang mana berjudi kata Quran bohong, semuanya kalah judi. Yang menang ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita-cerita. Tuan-tuan semua, inilah hakikat yang perlu kita faham, kita umat Islam. Mengapa kita seronok mendengar cerita-cerita akan datang yang pasti. Kalau di sini, kita orang Melayu ni, antara suka cerita selain daripada orang politik, Tok Bomo lah cerita akan datang. Cerita benda-benda gaib. Kalau motor hilang, belum kita semayang hajat ke apa, tanya Tuhan, baik tanya Tok Bomo. Cari Tok Bomo, cari Tok Nujum, motor hamba hilang. Dadah ke apa ni? Budak dadah ke apa ni? Tok Bomo pejam mata, macam-macam dia cerita. Dan biasanya kena. Tepat hak Tok Bomo kata ni. Sebab apa? Sebab Tok Bomo kata dia ada 5 ekor jin, boleh kesan. 10 ekor jin, macam-macam lah cerita. Kita percaya. Ya, tapi tuan-tuan semua itu semua cerita bohong. Dan Tok Bomo sendiri pun tak pernah kenal jin. Kalau masuk cerita Tok Bomo ni macam-macam cerita. Sebab itulah Rasulullah melarang kita percaya pada Tok Bomo, Tok Nujum. Siapa percaya, dia jadi syirik. Kenapa? Kerana soal akan datang ni cerita Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tak ada siapa boleh tahu cerita gaib kecuali Allah. Maka Tok Bomo, kalau dia nak bomo, baca ayat Quran. Jangan bomo pelik-pelik guna jin. Itu syirik. Ini tuan-tuan. Jadi, keseronokan kita boleh tahu cerita kita. Kita boleh tahu. Kita nak mati Muslim tak Muslim pun, kita tahu. Dengan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu kita. Cerita Allah. Allah Ta'ala kata, siapa nak mati dalam keadaan Muslim, maka dia mesti bermula dengan baik. Jangan bermula dengan tak ikhlas. Kerana bermula dengan tak ikhlas, tengah-tengah nampak ikhlas, hujung dia memang tak akan ikhlas. Allah Ta'ala kenal. Siapa nak mati dalam keadaan Muslim, dia kena ikhlas awal-awal. Kalau dia rasa tak ikhlas dulu, dia kena bertaubat, mulakan keikhlasan hari ini. Kerana itu menjadi sebab dia dekat nak mati, Allah Ta'ala akan kembalikan ke tempat asal dia. Asal dia memang nak ikhlas, maka aku matikan dia dalam keadaan ikhlas. Itu janji Allah. Jangan ada yang munafik. Kerana itu akan menyebabkan masa depan kita gelap dekat nak mati. Jangan angan-angan. Tak ada angan-angan bagi orang munafik. Angan-angan mulia hanyalah untuk orang mukmin. Ini diri kita. Yang besar yang kita nak cerita ialah masalah ummah. Apa jadi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang hari ini terbukti umat yang lemah, dihina. Sedangkan kita baca Quran, umat Nabi Muhammad ni ukhrijat linnas, khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Ta'ala kata inilah sebaik-baik ummah. Tak ada lagi satu bangsa, satu ummah yang aku keluarkan semenjak Nabi Adam alaihissalam yang lebih baik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita baca Quran, kita tengok kepada waqi', suasana semasa, kita dapati adalah sebaliknya. Orang yang nak kembali pada Quran, orang itulah yang dihina. Orang itulah yang dilihat lemah. Yang tak nak pakai Quran, dilihat mulia, dilihat gagah. Apatah lagi yang awal-awal lagi tolak Quran. Orang Barat, orang Timur, orang Jepun, orang Rusia yang tak menganut pun Islam, mereka diangkat, dijulang tinggi kemuliaan mereka. Di mana benar Al-Quran? Ini semua, tuan-tuan semua, kita memerlukan satu kekuatan untuk meyakinkan diri kita bahawa apa yang ditelah oleh manusia itu tidak betul. Yang betulnya ialah kita kekal umat yang penuh dengan izzah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Maka kita tengok cerita Quran, kita baca sejarah Nabi SAW.
bila kita tengok hadis Nabi, kita akan jumpa Nabi bercerita pasal umat dia daripada masa dia diutuskan menjadi Nabi 1400 tahun lepas. Nabi boleh baca bahawa umat aku ni lepas aku tiada ni akan jadi begini. Dua tak lama dia jadi begini. Kemudian dia jadi begini, kemudian dia jadi begitu, akhir sekali kiamat. Tengok tuan-tuan semua, Nabi cerita. Dan selepas Nabi wafat, maka para ulama, tok-tok guru ni melihat hadis Nabi dan dia melihat keadaan semasa yang berlaku. Maka benarlah selepas Nabi Muhammad SAW, Nabi kata akan ada Al-Khulafa'ur Rasyidun. Nabi sentiasa menyebut nama 4 orang sahabat yang mulia. Abu Bakar, Umar, dah benar ni memang berlaku sungguh. Macam teori politik Malaysia lah, teori Rahman. Bermula daripada apa? Tengku Abdul Rahman, Mari Abdul Razak, kemudian Hussein On, akhir sekali sampai Najib. Lepas Najib ni matilah. Orang lain lah pula. Teori dia begitu. Percaya sangat pada teori dia. Kita pakailah. Lepas ni dia kena buat teori lain dah. Kalau tak, kena. Tapi itu teori politik Malaysia yang kita tahu cerita bohong. Kebetulan saja Allah Ta'ala nak suruh manusia yang syirik ni terus syirik. Percaya sangat pada teori manusia. Orang yang yakin dengan Quran, itu semua adalah kebetulan daripada Allah, bukan kebetulan daripada ciptaan manusia. Jadi tuan-tuan semua, ini cerita disebut dalam hadis yang sahih bahawa akan berlaku kerajaan beraja. Memang betul. Selepas Khulafa' ar-Rasyidin dalam Islam ni, Muawiyah memulakan kerajaan beraja. Walaupun ia bukan pilihan, tetapi oleh kerana dimulakan oleh sahabat Nabi, maka ulama mengatakan raja ni harus. Walaupun dia bukan yang terbaik. Terbaik ialah demokrasi cara Islam. Maaf, saya sebut demokrasi cara Islam, ada orang marah. Ada. Syura cara Islam. Itu yang paling betul, yang diamalkan oleh Al-Khulafa'ur Rasyidun. Tapi sistem beraja, mengapa sampai hari ini kekal? Di Malaysia kekal, ada sultan, ada raja. Di negara Arab kekal, walaupun raja ramai yang zalim, sikit tak ramai yang adil, tetapi diterima dalam masyarakat Islam. Kenapa? Kerana Nabi sebut bahawa dalam umat aku ada cerita raja. Dan apabila dia dimulai oleh Muawiyah, ulama mengatakan bahawa hidup sistem beraja ni adalah harus, walaupun dia bukan yang terbaik. Maka nak ada tak ada, tak apa. Tak nak ada pun tak apa. Itu kita panggil ijtihad ummah. Dan Nabi bercerita pasal keadilan Islam. Nabi cerita pasal umat dia yang diperintah oleh yang zalim. Dan akhir sekali Nabi sebut kelahiran Imam Mahdi. Kelahiran Nabi Isa AS. Sampai hujung dia. Cerita Ya'juj Ma'juj yang disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Cerita Dajjal. Siapa yang akan membunuh Dajjal di akhir zaman. Apa cerita selepas daripada masa tu? Apa yang berlaku? Nabi cerita. Politik ummah ni Nabi cerita, sehingga meyakinkan kita bahawa kelemahan, kehinaan yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad hari ini, yang kita orang Malaysia rasai, kita umat Islam seluruh dunia rasai, sebenarnya telah disebut oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi sebut bagaimana cara nak bangkit. Nabi sebut penyakit dan Nabi sebut ubat dia. Kerana itulah kita yakin bahawa kita hari ini sakit kerana memang Allah Ta'ala nak suruh kita sakit, tetapi bukan nak suruh kita mati, tapi nak suruh kita berubat, meyakinkan diri sendiri bahawa kita mampu untuk kembali sihat. Ini tuan-tuan semua, cerita ni dipasak supaya cerita ghaib akan datang itu jangan dimasuki oleh cerita-cerita karut tok-tok bomo. Cerita-cerita karut, congok-congok politik yang karut. Percayalah kepada congok Al-Quran, kerana dia adalah daripada Allah. Akhir sekali saya nak sebut, ini bukan ceramah kuliah maghrib pendek. Saya nak sebut satu je hadis. Inna min asratis sa'ati, kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari, riwayat Bukhari dalam babul fitan. Inna min asratis sa'ati, di antara tanda-tanda kiamat. Ulama kita terpuji cakap bahawa ini akhir zaman. Kita pun tahu akhir zaman, cuma tak tahu bila kiamat nak berlaku. Tapi
Nabi tunjukkan kepada kita tanda-tanda. Nak kenal orang munafik, ini tanda dia. Walaupun munafik ni payah nak kesan, kerana munafik ni cerita hati, mulut tu memang semua Muslim, tapi Nabi kata jangan keliru, kerana orang munafik ni boleh dikesan dengan tanda-tanda. Nabi pun sebut tanda-tanda. Dunia ni panjang, dah 1400 tahun. Allah Ta'ala kata kiamat ni dah dekat, dah dekat. Kita kata dekat macam mana 1000 tahun dah. Nabi kata dekat. Tanda-tanda dia begini. Dengan melihat tanda apa yang berlaku depan kita dengan tanda yang disebut oleh Rasulullah SAW, maka sudah cukup untuk hati yang beriman yakin bahawa memang kiamat sudah dekat. Nabi sebut 4 dalam hadis ni. Pertama, an yaqillal ilmu. Ilmu akan kurang. Di akhir zaman, ilmu akan kurang. Oh, kita kata kalau begitu lambat lagi lah kiamat. Confirm. Sebab apa? Sebab hari ni, kalau nak banding dengan zaman Rasulullah, mana banyak ilmu? Yang paling banyak hari ni lah, zaman Rasulullah mana ada kapal terbang. Abu Bakar kalau tengok kapal terbang pun terkejut. Ada juga besi boleh terbang. Semua ni ilmu. Apatah lagi telefon. Ini bacaan manusia biasa. Tetapi hendaklah hadis ini ditafsirkan, disyarahkan dengan syarah. Rasulullah mentafsirkan apa makna ilmu. Jangan ilmu cara kita. Ada kita main game pun ilmu. Anak kita main game dapat jadi juara di sekolah. Puas hati kita, ilmu anak aku tinggi, main game. Ilmu juga. Tapi itu ilmu yang bukan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud ilmu ialah ilmu Al-Quran yang hakiki. Di akhir zaman, Nabi kata ilmu Al-Quran habis. Ilmu wahyu habis. Yang manusia menjamu diri mereka ialah ilmu dunia sahaja. Ilmu yang berkait dengan dunia. Memang Allah Ta'ala buka. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala tarik ilmu yang sebenar. Yang bercerita pasal di sebalik dunia. Iaitu ilmu akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Allah Ta'ala kata orang kafir ni memang dia tahu. Tapi dia tahu hanya yang zahir saja. Yang boleh dilihat dengan mata. Boleh didengar dengan telinga. Dirasa dengan tangan, dengan lidah. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi mereka tentang ilmu akhirat mereka lupa. Mereka lalai. Ini maksud Rasulullah. Dan tuan-tuan tahulah, hari ini dalam sistem pendidikan Malaysia contohnya, adakah ilmu akhirat diangkat di julang ataupun dia jadi pilihannya? Dapat A1 pun belum confirm masuk universiti. Ilmu akhirat. Adapun ilmu dunia, inilah yang dikejar oleh kerajaan. Disuruh rakyat Malaysia mengejarnya. Sampai ramai mana rakyat Malaysia yang tertipu. Melihat kejayaan anak dia dengan kejayaan akademik. Ilmu dunia, walaupun entah ke mana ilmu akhirat. Ditipu. Yang selamat ialah orang yang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia beringat. Wa yaksural jahlu. Sikit ilmu dan kejahilan melata. Sebab itulah Nabi kata, beza di antara orang alim dengan orang jahil ni, kita payah nak beza. Tapi Nabi gambarkan supaya kita fikir, betul ataupun tak betul, hak kita fikir. Banding dengan apa yang Nabi sebut. Nabi kata, beza di antara orang alim dengan abid, bukan orang jahil. Orang yang buat ibadat duduk dalam masjid tapi tak mengaji. Kerja dia sembahyang. Bunyi kata kuliah keluar saja. Kerja aku nak sembahyang, bukan nak dengar ilmu. Nabi kata seperti bulan dengan seluruh bintang-bintang. Orang abid ni, orang yang buat ibadah tak nak mengaji ni, orang ni ada cahaya kerana dia sembahyang. Tetapi beza cahaya dia dengan cahaya orang alim ialah beza di antara bintang dengan bulan. Hak tak nak mengaji langsung tak setia lah. Sembahyang pun tak mari. Itu gelap gelemak. Biru ketu. Orang sini panggil biru ketu lah. Tengok. An yakillal ilmu. Wa yaksulu zina. Dan zina al-fahishah, kejahatan yang paling dahsyat, dosa pribadi yang paling buruk. Az-zina ini melata. Nabi kata. Hari ini bukan setakat orang berzina, orang sebar pula cerita zina. Hak sebar hak betul tak apa, hak cerita tak betul pun dia sebar. Tuan-tuan boleh bayangkan tahun 60-an. Saya tak hidup lagi tahun 60-an. Pakcik yang hidup zaman 60-an
70-an, 80-an. Zina ni dalam masyarakat kita semakin kurang ke semakin banyak kita rasa. Yang pada dia tak boleh. Tak ada siapa yang mengatakan bahawa zina semakin kurang hari ini. Sampai kerajaan bengong nak selesaikan isu zina. Akhir sekali kita terpaksa terimalah. Macam dunia barat. Homoseksual, lesbian, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan binatang. Kita kena terimalah ini hak asasi. Kenapa? Kerana nak selesai tak reti dah. Akhir zaman. Orang tak pandang dah benda kotor ni sebagai kotor. Mula-mula orang lihat kotor, tapi kerana terlalu banyak tak reti nak selesai, mereka membiarkan. Inilah sistem yang ada. Yang selamat ialah orang mukmin yang terus berkeras menggunakan hujah Al-Quran untuk menolak kejahatan. Wa yakthurul haraj. Dalam hadis lain sebut wa yakthurul al-qatl. Dan akhir sekali Nabi sebut, yang dalam hadis ni banyak lagi, cuma saya baca satu hadis. Akhir sekali Nabi sebut banyak zina dan banyak berlaku al-haraj, al-qatl, berlaku pembunuhan. Pembunuhan menjadi mudah. Sebab yang remeh-temeh, bunuh berlaku. Dan kita tuan-tuan tahu bahawa di Malaysia ni pembunuh ni, kerana nak duit RM10 pun mati. Mak mati kerana duit RM10. Ayah mati kerana RM50. Berebut dengan anak. Balah, simbah asid. Cerita-cerita yang jenayah yang menyebabkan kematian ini berlaku di negara kita, negara Islam, negara Muslim. Apatah lagi di negara barat. Apatah lagi apabila kita melihat pertentangan di antara barat dengan Islam. Berlaku peperangan yang melata di mana-mana. Ini semua benda-benda yang pasti yang Rasulullah sebut supaya kita umat dia sallallahu alaihi wasallam melihat tanda-tanda ini dan kita menjadi insaf. Yakin bahawa kita ini memerlukan suatu ubat yang besar untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terjebak ke dalam dunia kufur yang disebut oleh Rasulullah SAW menjadi sebab kepada dekatnya kiamat, dekatnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa saya itulah saya nak sebut lebih kuat supaya dia menjadi satu manfaat yang besar kepada kita pada malam ini. Saya sebut cerita akhir zaman. Tuan-tuan belajarlah, baca kitab cerita-cerita akhir zaman supaya menimbulkan lebih keinsafan yang begitu kuat dalam hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.